Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبالنور من كل جانب النور من كل جانب. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung lagi dalam kuliah bulanan kita pengajian tafsir menggunakan tafsir Nurul Ihsan di muka surat yang ketujuh bagi yang pegang kitab. Di atas tu tengok sifat muttaqin. Baik, ayat yang kita nak baca di depan ni suratul Baqarah. Dalam ceritanya berkenaan dengan sifat orang-orang yang bertakwa. Kaitan hubung kait dia dengan ayat yang telah pun kita baca di bulan lepas, itulah pada kata zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin, yang bermaksud demikian itu kitab, yakni Al-Quran, tidak ada syak, tidak ada keraguan daripadanya, yakni daripada Allah kitab tersebut, dan kitab tersebut menjadi petunjuk hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka siapa orang yang bertakwa? Yang Quran ni menjadi petunjuk kepada mereka. Apa ciri orang yang bertakwa? Yang Quran ni menjadi petunjuk kepada mereka. Maka di depan ni Allah nak sebut ciri orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ada ciri yang disebut oleh Allah dalam ayat yang kita nak baca ni. Tengok. Sifat muttaqin, sifat orang yang bertakwa. Mana? Allazina yu'minuna bil ghaibi, yang bermaksud segala mereka-mereka yang beriman. Mereka yang beriman, yakni yang percaya. Itu beriman, bahasa kita panggil tasdik ataupun percaya. Yang beriman dengan khabar, dengan cerita, dengan khabaran yang gaib. Mana gaib? Tak nampak. Setiap benda ni tak nampak kan? Nak fikir tak boleh nak fikir sebab benda tak nampak. Nak buat kajian benda tak nampak. Maka walaupun macam tu, ada pada orang ni bila ada khabaran yang macam tu tetap dia beriman, walaupun dia tak pernah tengok, walaupun tak ada kajian apa pun, tetap dia beriman, janji khabar daripada Allah. Umpamanya apa dia? Umpamanya dosa pahala. Kan? Kita pernah tengok dosa banyak mana? Kita pernah tengok pahala banyak mana? Antaranya seksa kubur, antaranya syurga neraka. Kita pernah tengok benda-benda ni.
Tak pernah tengok. Kan? Tapi takut kita. Kan? Benda ni tak boleh buat ni. Ni dosa ni. Ni masuk neraka ni. Nanti kena bakar api neraka. Api neraka pernah tengok kan? Tak. Tapi takut. Maka ini dia panggil benda gaib. Ini maghaba'anna, benda yang kita tak boleh tengok, hilang daripada kita. Maka ciri orang yang beriman, bila sebut benda gaib, dia tidak ada keraguan. Terus dia beriman, terus dia percaya, terus dia terima. Sebab tu kita orang yang bertakwa ni, bila berkenaan dengan hukum hakam Allah, kita tak berani. Kita tak berani. Kita tak berani nak berdolak dalik, kita tak berani nak berbelit-belit. Benda jelas hukum Allah, kita terima. Dosa pahala, kita takut dosa, kita nak pahala. Semua benda ni tak nampak. Sebab Allah beri tak nampak benda ni. Kalaulah Allah beri nampak benda ni, cuba tuan-tuan bayangkan, kalau Allah bagi nampak lah pahalanya banyak ni, dosanya macam ni, rasa-rasanya masjid surah penuh tak tuan-tuan? Penuh. Mai mengaji, keluar mai dapat RM100 keluar tu, pahala. Kan? Dapat RM100 keluar. Mai mengaji, duduk sejam, 2 jam, dapat RM100. Okey? Pi benda buat maksiat. Kan? Pi buat maksiat contohnya, duit hilang RM200. Dendaan dia macam tu. Rasa-rasa macam mana? Penuh tempat macam ni. Siapa mai jemaah dapat RM270. Penuh mai. Tapi Tuhan tak bagi nampak benda ni. Cuma hadis ada cerita. Cerita kelebihan ni, cerita kelebihan ni, cerita kelebihan ni. Hadis ada cerita. Baik, bila hadis cerita, kita orang yang beriman, terus, ini khabaran daripada siapa? Daripada Nabi. Ini khabaran daripada siapa? Daripada Allah. Mesti betul. Tidak tak betul. Terus kita beriman, terus kita percaya, terus kita pegang. Ini dia panggil ciri orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaib. Faham? Itu maksud allazina yu'minuna bil ghaib. Ini yang menyebabkan kita rajin buat amal ibadat, kita jauh daripada benda maksiat, benda-benda yang macam ni. Dan ini pun kalau tak dipandu oleh hadis, tak dipandu oleh ayat, kita tak takut juga. Hari ini kita takut, kita nak, kita semangat sebab kita tengok hadis. Sebab tu dalam hadis dia ada 2 bentuk hadis. Satu dia panggil hadis targhib, satu dia panggil hadis tarhib. Targhib apa maksud? Hadis yang beri motivasi ataupun beri semangat, dorongan kepada kita untuk buat amal ibadat. Ini bulan Zulhijjah. Datang pada hadis Nabi yang ada kelebihan di awal Zulhijjah. Siapa-siapa puasa di bulan Zulhijjah, pahala dia terutama pada hari yang ke-9, hari wukuf di Arafah. Kafarah dosa dia tahun lepas dan juga tahun akan datang. Tahun lepas dan juga tahun akan datang, 2 kelebihan dia. Kalau kita puasa hari Ashura, dia hanya tahun ke depan, tahun ke belakang tidak, dia 1 je. Tapi kalau hari Arafah, 2 boleh, ke depan dan ke belakang. Kelebihan dia. Kita pun dengar, Allah, aku ni dosa ni banyak. Kita bukan maksum. Boleh jumpa Arafah ni, insya-Allah nak puasa. Kita nak puasa. Sebab apa? Sebab kita dapat kelebihan daripada cerita hadis. Benda tu nampak tak? Benda tu tak nampak. Tapi beriman, dan beriman kita pun nak buat. Allazina yu'minuna bil ghaib. Mudah-mudahan kita termasuk ciri orang yang macam tu. Lepas tu dia kata, saya ni lagu mana nak puasa ni, hak mana tak tahu. Awaknya apa masalah puasa je lah. Dah, puasa kita ni masalah hari wukuf, hari Sabtu, yang Mekah tu hari Jumaat. Kita hari Sabtu, depa hari Jumaat, kita nak ikut hak mana ni? Dia jadi celaru sikit orang tu. Sebab dia kata tahun lepas okey, tahun ni jadi masalah. Saya duk nak puasa tu jadi 2 tu, nak ke tak mau, nak ke tak mau. Saya kita takut tak kena rugi. Dia kira rugi, yang untung tak mau. Puasa 2-2 sekali. Puasa 2-2 sekali. Hari Jumaat pun puasa, hari Sabtu pun puasa. Kita raya rehat. 2-2 sekali. 2-2 boleh. Dia sebab hari Tarwiyah pun nak puasa je. Dia hari Tarwiyah hari yang ke-8, hari yang ke-9 tu hari wukuf Arafah. Puasa 2-2. Dia kata nak ambil 1 cukup dah. Kita bukan boleh banyak sangat. Dia kata Islam ni sederhana. Khairul umur awsatuha. Pandai. Dia orang cakap pandai ni, sudah kata dekat mana? Khairul umur awsatuha. Terbaik pekerjaan ni sederhana. Jangan rajin sangat. Lagi dia rajin, dia tak larat lagi. Dia mula tinggal semua. Ini kita buat sederhana je.
Ambil satu cukup kan. Jadi nak ambil hak mana ni? Jumaat ke Sabtu? Kan? Jumaat ke Sabtu nak ambil ni. Baik, dia dalam masalah raya haji ni, raya puasa tak apa, sumu li ru'yah wa uftiru li ru'yah. Puasa kamu ikut anak bulan nampak, buka kamu ikut anak bulan nampak. Jadi masalah raya haji ni dia terlibat dengan wukuf di Arafah. Dan di Arafah ni tak ada di kawasan gurun kita ni. Dia hanya ada di Mekah aja. Bumi Arafah ni. Bumi tu aja ada, kan? Kawasan kita tak ada. Tu sudah pergi wukuf lah kat gurun ni. Kan? Lagi dia pergi wukuf tak pada gurun mana pula kami pun nak wukuf juga ni. Tak jadi, dia kena pergi sana. Madinah pun tak boleh. Dia kena di Mekah aja. Tempat dia, kawasan dia yang telah ditentukan oleh syarak, di situ aja. Bahkan Nabi kata besarnya haji ni sehingga Nabi kata al-hajju Arafah. Haji tu Arafah lah. Maknanya kalau tak hadir di bumi Arafah, haji tak jadi. Jadi terhenti di atas wukuf di Arafah. Maka di sini tiba-tiba penentuan hari raya tak sama dengan negara Saudi. Kan? Macam kita dengan Saudi tahun ini jadi kebetulan tak sama. Kan? Di Saudinya hari raya hari Sabtu, wukufnya hari Jumaat. Kita hari raya hari Ahad, mana wukuf kita walaupun kita tak wukuf tapi jatuh hari yang ke-9 tu hari Sabtu. Jadi tak sama. Maka bagaimana kita dalam keadaan macam ni, terutama kita orang awam ni, kan? Terutama kita orang yang bertakwa ni, anak puasa ni. Insya-Allah kan, nak puasa ni. Baik, dalam masalah ni ulama berbeza pendapat. Bila berbeza pendapat dia jadi macam tu lah. Tak boleh nak kata apa dah. Ada kata masalah penentuan hari wukuf ni terhenti mesti kena ikut apa yang ditentukan di Arafah. Itu pendapat, satu pendapat. Maknanya kalau sana hari Jumaat kita kena ikut sana. Itu satu pendapat. Kan? Dia tak boleh ikut tempat kita, mesti kena ikut Saudi. Mesti kena ikut apa yang diputuskan oleh kerajaan Saudi. Pendapat yang kedua tak. Pendapat yang kedua mengatakan penentuan hari Arafah mengikut tempat setempat, di mana kita raya, di mana kita duduk. Dan dia tentukan melalui awal Zulhijjah, itu ru'yah awal Zulhijjah. Penentuan awal bulan, satu bulan berapa tarikh, maka kiraan daripada situ hari apa jatuh hari yang ke-9, itulah hari wukuf di tempat dia. Maka inilah yang dipegang oleh kita dalam mazhab Syafi'i. Kan? Pendapat dalam mazhab Syafi'i pun yang tu. Maknanya kita ikut di mana tempat kita duduk. Sebab dia matlaq, dia berlainan. Tempat terbit, tempat kiraan hilal dia tak sama. Macam kita contoh. Kan? Kita dah jarak waktu dah 5 jam lah dengan Saudi. Kan? Jarak waktu dah 5 jam dengan Saudi. Sekarang ni Saudi baru nak subuh, kita dah subuh dah tadi. Jadi ikut setempat. Sebab tu dalam bab puasa pun, kita nak buka puasa, kita kena ikut setempat. Contohnya, kan? Contoh, kita nak pergi buat umrah bulan puasa. Maknanya kita nak musafir tapi kita tak mau buka puasa. Okey, tak buka puasa. Walaupun boleh buka puasa. Kan? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Boleh nak buka puasa kalau musafir, tapi tak mau nak puasa juga. Kita naik flight kapal terbang daripada KLIA nak pergi Jeddah. Okey? Kita naik kapal Mas, kan? Kapal Mas boleh naik kan? Tak apa naik bila, insya-Allah selamat. InsyaAllah selamat. Naik kapal Mas. Kita naik pukul 3 petang flight dia. Flight dia pukul 3 petang waktu Malaysia. Okey, bila kita naik 3 petang tu, maknanya kita makan sahur tadi pukul 5 pagi. Dan makan sahur pukul 5 atau 4.30 kita makan. Pukul 3 tu masih lagi puasa. Bila kita naik, flight kita akan dijangka sampai di Jeddah pada pukul 7 malam waktu Jeddah. Atau pukul 6.50, 6.7 macam tu lah. Di Jeddah. Okey, waktu maghrib baru pukul tu. Baru masuk maghrib. Kan? Sampai di Jeddah. Sekarang ni, waktu Jeddah pukul 7, waktu Malaysia waktu tu pukul apa? 1 pagi. Puasa teruk. Okey, nak buka puasa nak ikut waktu mana? Tengok jam atas flight tu. Sekarang ni pukul 7.30 dah, maghrib dah di gurun ni. Maghrib dah. Tengok matahari duk cerah lagi. Okey, orang sebelah, kita lagu mana ni? Nak buka puasa ke? Nak puasa lagi ni? Awak, dah maghrib dah ni. Maghrib pun matahari duk nampak tu. Tengok cermin tikap nampak maghrib lagi tu. Kan? Lepas tu lagu mana? Dia tak boleh ikut tempat berlepas. Dia kena ikut di mana tempat kita berada. Bila ikut tempat di mana kita berada, waktu tu kita buka puasa ni. Tak boleh buka sebab matahari nampak.
Kan? Matahari nak tenggelam ke rumah. Dia sebab kita hala ke Mekah tu, kita duduk ligan matahari. Kita duduk ligan matahari. Matahari tak jatuh ni, kita duduk ligan. Sampai Jeddah matahari jatuh. Mana sampai sana pukul 7 Maghrib. Mana pukul 1 kita. Tu dah cuba bayangkan, pukul 5 pagi makan, pukul 1 malam lagi buka puasa. Larat tak? Dia kata nanya lah macam tu. Orang Malaysia puasa berapa jam, kami sampai pukul 1 pagi. Letih lah kami. Dah tak ada masalah, nak puasa, nak buka pun tak ada masalah. Musafir nak marah sama. Musafir buka lah nak buka kan. Dah saya jenis tak boleh buka dan saya puasa. Puasa. Apa nak marah orang? Ni duduk marah lah. Dia kata Allah saya ni, kami nanya lah kami kan. Puasa sampai pukul 1 pagi baru nak buka. Kan? Mereka di gurun dah buka dah. Kami tak buka lagi sampai Jeddah pukul 7, pukul 1 pagi waktu Malaysia. Letih lah kami. Kan? Dah buka tak ada masalah. Sebab kita musafir. Kan? Lepas tu kita tak mau. Tak terima lah keletihan dia tu. Kan? Ini semua yang disebut dalam syariat kita. Jadi ikut waktu tempatan. Ikut waktu tempatan. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i pun dalam bab ni pun ikut waktu tempatan, dan seperti mana yang diputuskan oleh pemerintah, ikut waktu tu. Okey? Oh, dia kata dia tak tengok anak bulan ke apa. Hampa pandailah, hampa hukum orang tak tengok, hak tak tengok tu lah. Contohnya kerajaan, dia tak tengok, dia kata dia nampak, dia tanggung lah. Kita rakyat kita tak tengok. Kan? Kita serah kepada dia. Dia tipu, dia tanggung lah. Okey? Itu dia tanggung. Pasal kita di bawah pemerintah, kita ikut ketetapan dia macam tu. Di sudut puasa ni. Di sudut puasa dan juga di sudut ayah haji. Okey? Jadi dalam bab ni malik kepada yang disebut oleh syariat kita ialah mengikut waktu setempat. Pun ada pendapat saya kata tadi yang ikut waktu Mekah. Ikut waktu Mekah pun ada, tapi yang hak kita Syafi'i ikut waktu tempatan. Jadi clear balik, maknanya nak puasa kita puasa hari Sabtu. Okey, nak puasa kita puasa hari Sabtu sebab kita ikut apa yang diputuskan oleh tempatan. Macam contoh bab puasa dan juga bab kita solat. Kita ikut waktu di mana kita berada. Begitu juga kalau kita balik pada Mekah. Kan? Kita balik pada Mekah. Kita naik kapal pukul 7 malam. 7 malam. Kita naik flight pukul 7 malam. Kita naik tu baru buka puasa. Kan? Kita naik baru buka puasa. Kita sampai lagi di KL, kita sampai dalam pukul berapa? Pukul 2, pukul 3 macam tu ya. Maknanya sat je nak buka puasa dah. Kan? Hala balik cepat. Hala balik kita cepat sebab kita dah dia uluk patah balik. Itu makna kelebihan masing-masing lah, tak dapat habuan macam tu. Tapi ala kuliah kalau penat kita musafir, kita boleh buka sebab ayat Quran pun ada sebut. Baik. Jadi kita tahu kelebihan bulan Zulhijjah. Kelebihan bulan Zulhijjah, selain kita nak buat korban, kita juga disunatkan berpuasa dalam awal-awal Zulhijjah ni. Maka benda-benda yang macam ni kita dapat daripada mana? Dapat daripada hadis. Kelebihan ni dapat daripada hadis. Kita orang yang beriman, betul ke hadis tu cerita ni? Betul ke Nabi duk sebut ni? Ya, sebab Nabi kita belajar dalam ilmu usuluddin, dia bersifat dengan as-sidqu. Nabi bersifat dengan jujur, Nabi tak tipu. Bila Nabi kata macam tu, mesti macam tu. Maka kita beriman, allazina yu'minuna bil ghaib. Ini ciri orang yang bertakwa. Hari ini ramai orang sebut dia bertakwa, tapi dalam soal Islam dia berdolak dalil. Hari ini ramai orang cakap kita orang Islam, kita kena ikut Islam, tapi ikut di mulut, hati tak. Nanti kita tengok susunan ayat ni Allah susun. Allah sebut 4 sifat orang muttaqin. Selepas pada sifat 4 ayat. 4 ayat berkenaan dengan sifat muttaqin. Allah mari 2 ayat berkenaan dengan sifat orang kafir, dan berikutnya bermula daripada wa minan nas, daripada situ 13 ayat cerita orang munafik. Sebab apa ayat munafik ni banyak? Sebab yang takwa jelas, yang kafir jelas, yang munafik ni celau. Sebab celau nak cam hak munafik ni Allah sebut 13 ciri dalam suratul Baqarah. Nanti kita tengok kan, kok lah mana nak beritahu salah satu sifat munafik tu ada kat kita. Wal iazabillah. Cepat-cepat kena buang. Kan? Sebab munafik ni kafir indallah. Selalu kita sebut. Dia adalah kafir di sisi Allah walaupun Islam di sisi kita. Baik, kita tengok ayat berkenaan dengan orang muttaqin dulu. Segala mereka-mereka yang beriman dengan khabar yang gaib. Apa dia khabar yang gaib? Daripada bangkit kubur, ini bangun daripada kubur, dan syurga dan neraka, ini semua kita tak tahu.
Cuba kita bayanglah dalam seramai-ramai kita ni, dia mati sat, tanam, dia bangun, habaq apa cerita dalam kubur, apa kita nak buat? Allah. Allah, tak tahulah berita tu lah sinar muka depan tu seminggu baru abang tu. Ni ada hamba Allah bangun daripada kubur ni. Dia duk cerita dalam kubur tu macam ni, macam ni, macam ni. Tak tahu kan? Macam mana gambaran masyarakat pada masa tu? Semua nak balik ke Islam tak? Takut tak? Kan? Tapi Tuhan tak bagi. Ghaib. Hilangkan benda ni. Di sini nak uji sejauh mana kepercayaan kamu. Allah tak boleh tunjuk lah. Boleh je Allah nak tunjuk. Tapi Allah tak nak tunjuk sebab nak tengok sejauh mana kepercayaan kamu. Kan? Ni sejauh mana tingkat keimanan kamu bila kamu diuji dengan benda ghaib ni. Sebab tu kita tengok Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan? Bila Nabi naik balik dalam masa semalam aja sampai, ada tak yang kufur? Adalah. Sebab apa? Sebab cerita Nabi ni tak boleh terima pada masa tu. Masyarakat pada masa tu cerita naik ke bulan, naik ke langit, turun mai ni dalam masa semalam aja tak boleh terima. Bila tak boleh terima ujian Allah mai macam tu, ada yang kufur. Sebab tu tuan-tuan, kita ni duk sedap ni bila tak diuji. Bila diuji, tahulah. Ujian banyak-banyak. Banyak jenis ujian. Ada ujian dalam bentuk kesusahan, ada ujian dalam bentuk nikmat. Ujian dalam bentuk kesusahan tak apa lagi tuan-tuan. Kita dah boleh Allah, Allah, Allah sebab susah. Tapi ujian dalam nikmat kadang-kadang terlupa tu. Kan? Ujian dalam nikmat terkadang terlupa tu. Sebab tu pernah saya sebut misal dulu. Bandingan mudah macam ni. Ada seorang buruh kasar duk buat kerja di bawah. Kan? Duk bancuh simen di bawah bangunan tinggi. Tiba-tiba duit jatuh. Dia ambil duit tu. Dia ambil bola paket. Jatuh lagi, dia ambil bola paket. Dia langut dah atas. Dah, dia ambil bola paket senyap. Cuma dia nak tengok sekeliling kokok ada apa. Tapi kalau jatuh ketir batu, dia langut dah di atas. Main mana ni? Nampak? Jatuh tukar batu, dia langut di atas. Main mana? Tapi hak duit tu dia bersenyap. Nampak? Kita bila sakit baru nak berdoa, ya Allah, saya ni ujian banyak ya Allah. Baru nak berdoa. Kan? Tapi masa nikmat, kan? Nuri syukur pun tak nak buat. Bila kata nak buat syukur, kata baru ni nak buat kesyukuran, Allah tak dan lagi lah ni sibuk sangat. InsyaAllah depan-depan ni. Depan-depan ni berapa tahun dah? 3 tahun dah. InsyaAllah lah, insyaAllah. Ada tu insyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah Melayu orang kata kan. Bila tak tahu kan. Ini kita, bila diberi nikmat, kita macam tu. Bila diberi bala, nak kena panggil tu imam buat yasin sikit di rumah ni. Baru nak baca yasin. Baca yasin bagus tak? Bagus ya? Tuhan bagi ujian tu, baru kamu boleh baca yasin. Kalau Tuhan tak bagi ujian, surat yasin tu tak mana pun tak tahu. Nampak? Ini kadang-kadang orang yang tengok sesuatu ada hikmah, bila sesuatu mai pada dia, dia nampak hikmah tu, dia jadi baik. Sebab tu Nabi puji Allah, beruntungnya orang beriman yang kamil. Kan? Ajaban li amril mu'min kamil. Pelik sungguh. Kan? Ajaib sungguh. Orang-orang yang beriman, yang iman dia sempurna. Sebab in asabathu sarra, kalau dia dapat kebahagiaan, dia syakara, dia syukur. Dapat kebahagiaan, dia ingat ni nikmat Allah. Dia tak ada apa. Kalau tuan nak tarik bila-bila masa boleh. Dia tahu siapa dia. Kalau dia dapat bala, sabara, dia sabar. Dua ni pahala. Kok nu pahala, kok ni pahala. Sebab tu kita bergerak dengan ilmu ni, insya-Allah. Kan? Buat ke mana pun dapat pahala. Dapat nikmat, dapat pahala. Dapat bala, dapat pahala. Kan? Kita nak macam tu. Macam orang kata, makan boleh pahala, tak makan boleh pahala. Kita makan boleh kenyang, tak makan lapar, itu aja. Tak makan lapar, makan kenyang. Tapi nak tak makan dapat pahala, tak makan pun dapat pahala. Ini semua dia kena balik dengan ilmu. Tak makan, puasa dapat pahala. Kan? Makan rezeki kerana nak kuat ibadat, dapat pahala. Ini kita jadi setiap apa yang kita buat jadi ibadat untuk kita, insya-Allah, dengan berpandukan kepada ilmu. Sambung. Wa yuqimunas salah, dan mendiri mereka itu akan sembahyang 5 waktu. Mendiri tadi dengan segala hukuk-hukuknya, dengan segala hak-haknya. Apa dia hak situ? Apa dia hukuk situ? Yakni daripada syarat dia, rukun dia, kena tahulah sama. Kan? Semayang-semayang juga, tapi syarat rukun pun tak mengaji ni. Dia kata saya duduk semayang lama dah. Kan masalah lama baru, masalah hantau kedak hukum hakam berkenaan dengan semayang.
Ni mai semayang dengan Tok Imam. Mai Tok Imam duk tasyahud akhir dia mai duk tasyahud akhir salah sama dengan Tok Imam. Mereka lagu mana? Dia kata tak apa salah sama dengan Tok Imam pun, sebab kita kelebihan semayang jemaah ni Tok Imam tanggung. Sedap dia. Macam kita baca Fatihah lah dia kata kan. Kita mai, kita makmum yang masbuk. Kan, kita makmum yang masbuk. Kita mai Tok Imam dah nak rokok dah. Kita Fatihah tak ada baca, rokok ikut Tok Imam sebab tak baca Fatihah. Imam tanggung dia kata. Ni pun macam tu lah, mai tasyahud dah. Tok Imam salam, kita salam dengan teman Tok Imam. Habis rakaat yang awal, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, Tok Imam tanggung insya-Allah dia kata. Ni kita ni. Betul kita. Orang cakap pandai ni. Jangan jadi macam tu. Bab semayang ni pun ramai lagi kita kadang-kadang kita tengok kan, yang semayangnya pun boleh cek balik lah. Kan? InsyaAllah kita duduk masa ikut kuliah ni, bab semayang ni kita rasa clear lah. Kita yang pernah ikut kuliah ni, selalu ikut pengajian ni, insya-Allah kita perbetul semayang. Kita tahu mana sunat ab'ad dia, kita tahu mana sunat hay'ah dia, kita tahu mana rukun dia, kita tahu syarat sah dia, kita tahu batal dia, kita tahu syarat wajib dia dan sebagainya. Itu sama-samalah kita ambil peduli sebab dia berkaitan dengan tuntutan syarak kepada kita. Baik, lagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ciri yang berikutnya ialah dan daripada barang yang kami rezeki mereka itu, orang yang bertakwa tu, menafakah, mana menafakah, menginfak, memberi, itu makna menafakah, memberi, menginfak. Mereka itu orang-orang yang bertakwa, memberi menafakah pada taat akan Allah. Apa maksud menafakah di sini? Yakni berzakat. Dia tuan-tuan, dia sedekah ni dia ada dua. Kita bila sebut sedekah ni nampak hak sunat aja. Dia sedekah ni, zakat tu sedekah. Cuma zakat tu dia panggil sadaqatun wajibatun. Dia ada sedekah wajibah, dia ada sedekah tatawwu'. Sedekah wajibah ni ialah sedekah yang mesti kena beri zakat. Itu sebab tu, ini zakat aku bagi kepada hang, aku sedekah. Dia pun kata, zakat-zakat bukan boleh sedekah, bagi macam tu je. Sebab sedekah-sedekah ni sunat, zakat wajib. Tak faham tu. Okey, sedekah lah tak ada masalah, sebab selafaz sedekah ni, zakat juga sedekah, cuma sedekah yang wajib. Macam semayang tu, semayang ada hak rukun, semayang ada hak wajib, semayang ada hak sunat. Ada semayang wajib, ada semayang sunat, ada zakat wajib, ada zakat sunat. Maka bila dikenakan zakat atas kita, kita beri. Oh, yang zakat dah keluar dah, berasa nak bagi lagi lah. Sebab rezeki ni duk mai sedia ni, nak bagi lagi. Kan? Beri. Itu dia panggil sedekah tatawwu', sedekah sunat. Kan? Sedekah sunat, beri. Sebagai mensyukuri nikmat hak Tuhan beri kat kita, kita beri. Ini kita amalkan dengan sedekah. Hak zakat tadi apa tu? Itu tujuan dia disyariatkan zakat. Kata syariat kita, agama Islam, sebagai pembersihan. Pembersihan harta kita. Sumber kita duk dapat tu kadang-kadang dia bercampur kot mana ke? Bersihkan, bagi zakat. Tapi yang ni kadang-kadang kita tak peduli, zakat kita tak peduli. Jangan kata sedekah. Kadang-kadang gaji dia 4-5-6 ribu sebulan, tabung surau, tabung masjid tebus RM1 je. Padan kah? Dia kata nyanyi ikhlas, betul lah ikhlas kan, sumpah pun ikhlas kan. Tapi padan kah kita dah dapat banyak tu kan. Maknanya apa salahnya kita bagi lebih sikit tu untuk apa ni? Untuk manfaat ramai kan. Padan dengan keperolehan kita tu. Lainlah orang motong getah hari ni. Tuan-tuan orang motong getah apa dik ni? Sekilo apa dik? RM1.8, RM1.6 je kilo. Ada budak-budak pergi sekolah tak bawa duit puasa apa dah. Kita duduk ni tak pada ada makan bencin. Aku kampung tu. Kesian. Ada duit lebih bagi kat dia. Pergi cari tengok kan. Hak mana hak miskin-miskin, kesian. Ada kerajaan tengok. Tak ada peduli. Dia pun duduk sedap dah. Hak motong getah tu. Kadang-kadang dia motong getah tuan-tuan, dia bagi dua. Saya duk tanya orang ni, paling tinggi pun 3 hari. Boleh dalam RM50, RM60, 3 hari. Bagi dua. Saya boleh. Tu hak paling kuat tu. Hak paling kuat boleh dalam RM50, RM60 3 hari. Jual 3 hari sekali. 3 hari kalau RM60 kan. Lepas tu bagi dua dapat saya boleh. Dia nak makan anak 5 orang. Allah, sian kan. Jadi kita ada hak lebih ni, tapi cari depa bantu-bantu depa. Kan? Hak kita Tuhan bagi rezeki lebih ni. Ini maknanya sebab tu zakat ni ulama sebut dia bersifat masyarakat. Dia bersifat ijtima'.
Ada pun semayang dia bersifat fardu. Far ni makna individu. Semayang ni ibadat yang tunjang bagi individu. Zakat ni kekuatan dia tunjang bagi masyarakat. Sebab tu kalau pengurusan zakat baik, masyarakat tak ada yang hak miskin sangat, tegar tak ada. Hari ni kita tengok zakat kita banyak tak? Banyak, pergi mana habis? Siapa ada lagi orang miskin? Siapa ada lagi orang teruk ni? Sebab dia pergi tak mana, dia pergi tak mana. Kadang-kadang kita tengok juta-juta punya zakat dia duduk tak mana. Sebab orang kampung-kampung ni Allah kan, sian dia bang. Ini makna amanah orang yang menguruskan zakat. Sebab zakat dia bersifat masyarakat, sembahyang dia bersifat fard, dia bersifat individu. Maka Islam dua, kamu pun kena untuk kamu, hak masyarakat pun kamu kena. Untuk hubungan kamu sendiri dengan Allah, itu semayang. Hubungan kamu dengan masyarakat, itu melalui saluran zakat. Sebab tu tak boleh duduk seorang. Ada juga jenis kita ni, aku tak boleh ramai-ramai. Duduk seorang dia. Surau tak keluar, masjid tak keluar. Duduk je cara dia. Ini bukan syariat kita. Nabi sebut, alaikum bil jamaah. Mesti atas kamu berkumpulan, berjamaah. Kamu tak boleh duduk seorang-seorang. Sebab tu kita duduk dalam komuniti, dalam masyarakat macam ni, kita bantu. Kita ada konsep zakat tadi. Itu orang yang bertakwa, antaranya dia infakkan zakat dia. Lagi, wallazina yu'minuna, dan segala mereka yang beriman, bima unzila ilaika, dengan barang yang diturun kepada engkau. Apa dia barang? Daripada Quran. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia beriman dengan Quran. Ini ciri dia. Dia kata saya beriman Quran, tak ada masalah. Dia tak tahu saya hadir tilawatil Quran dalam bulan Ramadan, tak pernah miss. Saya cukup minat Quran, saya mengaji tarannum, saya mengaji Quran, saya cukup sayang Quran. Isi Quran? Saya terima. Betul ke? Betul ya? Baik, sebab apa bila kita ajak orang nak tegak hukum Allah, kita berdolak dalik? Kan? Bila kita nak ajak, marilah kita ambil ke jalan Allah, marilah kita kembali ke jalan Allah, kita tegak hukum hakam Allah. Sebab apa kamu tak mau bersama? Dia kata macam ni, dia kata macam ni. Ini takut kita masuk dalam golongan munafik. Depan nanti ada sebut ciri munafik. Kan? Kenal juga ciri munafik ni. Kuk penyakit ni ada kat kita. Kalau orang beriman, bila sebut kaitan dengan Quran, tak ada. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Kami beriman. Orang yang beriman ni, dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan segala kitab, segala Rasul, yang tidak ada perbezaan di kalangan Rasul. La nufarriqu baina ahadim, la nufarriqu baina ahadim. Tidak ada perbezaan di kalangan mereka itu, di kalangan Rasul, walaupun seorang. Kita terima semua konsep Rasul. Orang Yahudi tak. Orang Nasara tak. Orang Yahudi apa dia? Dia tak terima Muhammad. Orang Nasara apa dia? Dia tak terima Muhammad. Kita orang Islam, la nufarriq, kita tak beza. Semua Rasul adalah Rasul Allah. Hari ni dia masuk jauh. Kan? Yahudi pun masuk jauh. Dia nak suruh kita tolak Rasul. Dia nak suruh kita tolak Rasul, kita tak tolak. Dia main habaq, kita adalah satu Tuhan. Dia main tu dulu jauh dia. Kan? Kita satu Tuhan. Walaupun kita berlainan agama, tapi kita satu Tuhan. Kita pun terima konsep satu Tuhan, nak kongsi nama Allah pula. Ini semua jauh-jauh dia masuk. Okay? Jauh-jauh dia nak masuk. Tapi kalau kita tak sedar, apa salahnya? Tuhan bersifat Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan bersifat universal, bukan hak milik Islam saja. Siapa-siapa boleh milik. Betul. Tapi faham tak apa agenda dia orang buat ni? Apa sebab dia letak benda ni? Saja-saja kah? Dia kata apa masalahnya kalau mereka buat macam tu? Yang penting kita bentuk iman kita ni kuat. Bila iman kita kuat, siapa mai pun tak apa. Kan? Kita bercakap kita ada kuasa. Kita jangan cakap kita duduk di negara minoriti Islam. Kita cakap kita ada kuasa dalam negara yang majoriti Islam. Sebab apa kita tak guna benda kekuasaan kita untuk nak jaga Islam? Kalau kita duduk di negara yang minoriti Islam, kita tak ada hak, tak ada kuasa, tak apalah kita bentuk iman kita bagi kemah. Tapi kalau kita duduk dalam negara yang majoriti Islam, kita ada kuasa. Sebab apa kita tak guna kuasa kita untuk kelebihan Islam? Kenapa kita tak jaga benda tu? Sebab iman kita bukan sama, tuan-tuan. Iman yazid wa yankus. Iman ada yang hak naik, ada hak turun.
Ada hak langsung, sifar aja, kosong. Ada yang statik, tak berubah-ubah. Kan? Jadi benda-benda yang macam ni, kalau benda unsur tak elok masuk, boleh tak depa tumbang? Boleh. Siapa bertanggungjawab? Hak ni kita kena ingat. Setiap benda yang hak berlaku, kita tengok dengan mata yang jauh. Sebab di sana ada agenda untuk nak mengkristiankan orang-orang kita. Contohnya, kita hari ni pun hak sama-sama kita pun macam-macam jenis dah. Dia mai pula hak tu Allah. Kan? Inilah cabaran kita di akhir zaman ini yang kita terpaksa hadapi. Maka tak dapat tidak, kita kena balik kepada ilmu lah sebagai pendinding kita. Lagi, wa ma unzila min qablik, dan barang yang diturun daripada, ni dah ubah sikit dan barang yang diturun dahulu daripada engkau. Jadi antara daripada dahulu tu ubah. Dan barang yang diturun dahulu daripada engkau. Apa dia barang tu? Daripada Taurat untuk Nabi Musa, dan Injil untuk Nabi Isa, dan lainnya, yakni Zabur dan juga suhuf-suhuf. Semua kitab ni kita beriman sepenuhnya. Okey, semua kitab ni kita beriman. Kita tidak ada perbezaan. Oh, kitab ni tak boleh, kitab ni boleh. Tak. Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab daripada langit ni, semua kita beriman. InsyaAllah tuan-tuan, dengan kita duduk ngaji ni, insyaAllah, yang penting kita hidup majlis ilmu. Macam saya duduk sebut lah, selalu tempat kita hari ni, ramai di kalangan kita mengaji tak berguru. Itu yang masalah. Kita mengaji tak ada guru. Guru kita internet je. Kan? Guru kita baca je. Baca duk rasa sedap, hak ni sedap. Terima ambil. Baca pula, hak ni macam logik juga pakai logik juga ni. Okey ni. Ni siapa dia yang memutuskan ini, kebenaran dia ini betul? Siapa yang berhak menentukan ni? Tak ada siapa dia guru kita. Kita pakai baca macam tu. Sebab tu kita dapat generasi hari ni, generasi yang membaca macam tu. Sebab tu bila fatwa hukum agama pun dia jadi bercelaru habis. Kan? Dah jadi bercelaru habis dah. Sebab tu tak dapat tidak, kita kena balik sunnatullah. Nabi pun berguru. Nabi pun berguru. Guru dengan siapa? Malaikat. Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Baca Muhammad, aku tak boleh baca. Baca Muhammad, aku tak boleh baca. Baru malaikat baca. Lepas tu Nabi, itu konsep guru tak? Itu konsep guru. Kita yang ni kita buang, tak mau. Jadi ikut siapa? Kita ikut siapa? Kan? Dia tak dapat tidak. Kita tengok ulama-ulama Islam semua berguru. Kita tengok ulama hadis semua ada guru dia. Kita tengok ulama fiqh semua ada guru dia. Kita tengok ulama tauhid semua ada guru dia. Kita hari ni cakap apa bidang pun guru tak ada. Guru saya baca. Lepas tu penilaian saya akal. Akal saya kata okey, okey. Akal saya kata tak okey, tak okey. Maka hak letak akal ni sebagai penilai, yang meletak akal sebagai penilai, maka ini dia panggil golongan Mu'tazilah. Okey, dia panggil golongan Mu'tazilah. Sebab dia punya teori ataupun doktrin Mu'tazilah ni ialah at-tahsin wa at-takbih al-aqliyah. Yang menilai baik, yang menilai buruk, akal yang menilai. Nilai kata baik, akal menilai. Oh, akal kata logik tak okey ni. Akal yang menilai, bukan syariat yang menilai. Maka ini golongan Mu'tazilah. Dulu dah ada Mu'tazilah. Hari ini Mu'tazilah dah tak ada dah dalam bentuk istilah, tapi pemahaman atau ideologi itu ada. Hari ini kita berhadapan golongan macam ni. Dia petikai hukum Allah. Kan? Dia petikai macam-macam dia petikai. Kan? Ni dia kata bab faraid. Orang perempuan dapat satu, orang lelaki dapat dua. Ni apa ni? Tak adil ni. Kan? Tak adil. Hijab untuk orang perempuan pakai tudung. Ini isteri Rasulullah. Kullil mu'minat. Katakanlah, hei, bagi perempuan-perempuan yang beriman. Mukminat siapa dia? Mukminat dalam ayat Quran tu siapa dia? Dia tafsir mukminat tu kena kepada zaujatir Rasul, isteri Rasul. Kita yang bukan isteri Rasul, tak ada kaitan tudung dengan kita. Sebab tu tak pakai tudung. Ada tak golongan tu? Tuan-tuan kenal golongan sister Islam? Dia pakai tudung tak? Dia pun tafsir Islam juga. Ini dia panggil golongan Mu'tazilah moden. Kita kena main duk baca aja internet je, pergi. Sebab tu kita tak dapat tidak, mesti kena berguru, mesti kena rujuk kepada orang-orang alim. Fas'alu ahla zikri, kamu tanyalah kepada ahli zikir, yakni ahli ilmu, kalau kamu tak tahu. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita kat kawasan kita ni ramai orang alim. Tanya aja, pergi ziarah, pergi
berdampingi orang alim ni. Sebab Nabi sebutlah hadis juga, kelebihan kita ni selalu mendampingi majlis-majlis ilmu dan juga alim ulama, ini petanda kita sa'adah atau husnul khatimah. Kita nak tak husnul khatimah? Dia minta dalam sembahyang, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, sudahkanlah kami ya Allah dengan kesudahan yang baik, janganlah Engkau sudah kami ya Allah dengan kesudahan yang tak baik. Nak tak kesudahan yang baik? Semua kita nak. Tapi kita boleh jamin tak kita ni adalah kesudahan yang baik? Tak boleh. Tak boleh nak confirm kita, aku pasti, aku confirm dah aku memang baik. Tak. Habis ada tak dia punya penanda aras kata kita, insya-Allah kalau hang macam ni, hang adalah penghujung yang baik. Ada. Nabi ada sebut, antaranya ialah suka majlis ilmu, suka mujalasatul ulama, suka mendampingi alim-alim ulama. Kalau kita suka yang macam ni, insya-Allah kita dalam penghujung yang baik. Kan? Sebab tu kita bentukkan diri kita bagi macam tu. Tanam minat macam tu. Kan? Tanam minat. Sebelum ni kita minat artis, sebelum ni kita minat orang-orang yang ahli maksiat contohnya. Saya kena ubah lah. Aku nak minat pula sekarang ni alim ulama. Syekh mana aku tak kenal, syekh mana aku tak jumpa, yang mai ke Malaysia aku nak jumpa. Kan? Tok guru mana yang dia di Malaysia ni aku nak pergi jumpa, nak pergi ziarah, nak hubung silaturahim dengan mereka. Sebab mereka ni orang soleh, mereka ini orang baik. Mudah-mudahan aku berdamping dengan orang baik, aku pun jadi baik. Kan? Selalu Tok Guru buat misal. Orang ni tengok dia kawan dengan siapa? Ar-rajul ala dini khalili. Lelaki tu atas agama rakan dia. Kalau rakan kita tu penjual minyak atar rakan kita wangi tak? Wangi kan? Dia nak pergi jual tu, dia sapu kita sikit, bagi sapu sikit kita. Wangi kita. Kan? Penjual tu adalah penjual atar, kita kawan dia. Tapi kalau kita ni duk kawan dengan orang yang tak ketahuan, nak jadi tak macam tu? Kita kawan dengan orang yang isap ataupun dadah. Kan? Penagih dadah contohnya. Teringin juga suatu hari nak asal penagih dadah tu. Teringin juga nak asal benda tu. Bila teringin, boleh tak nak terlibat benda tu? Boleh. Kita terlibat berkawan dengan apa? Ni benda ni bukan haram tak, cuma nak sebut contoh. Terlibat dengan orang memancing mengai. Duk kawan dengan orang mengai ni, kita pun dah ingin nak try mengai. Tak juga. Mengai tu tak salah, cuma nak habaq dia mempengaruhi tu. Kita minat orang main burung, kita pun hari-hari duk kawan dengan dia, rasa tak nak bawa burung pergi? Rasa juga. Sebab ar-rajul ala dini khalilih, lelaki atas agama rakan dia. Sebab tu pilih siapa yang kita nak kawan. Kalau kita duk kawan dengan orang masjid, duk kawan dengan orang-orang yang main surau, kita pun macam tu kan? Kita pun macam tu Ini kita nak pilih siapa? Kawan kita ialah alim ulama, kawan kita ialah orang yang soleh. Mudah-mudahan kita pun soleh mereka kita. Kan? Sebab kita dalam usia yang dah meningkat-meningkat ni, pendeknya nafsu kita dah turun sikit dah. Dia tak macam orang muda ni. Kita orang dah meningkat umur ni, dia nafsu dah lain dah. Cuma kita gunakan tempoh yang berbaki ni untuk nak tingkatkan lagi, kan? Nak tingkatkan lagi keimanan dan juga amal ibadat kita kepada Allah, insya-Allah. Baik, sambung lagi. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka itu yakin sekaliannya. Kita berakhirat kita tak ada tolak, kita tidak ada. Ulaika ala hudam mir rabbihim, bermula mereka itu tu yang disebut di atas tadi tu, yang bersifat dengan yang tersebut tu, hidayah daripada Tuhan mereka itu. Ini dia panggil hidayah. Nak ada ciri tadi mana? Beriman dengan benda gaib, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, beriman dengan Al-Quran, dan beriman dengan Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya, dan juga hari akhirat. Nak ada ciri ni, bolehkah dia main macam tu tanpa hidayah daripada Allah? Tak boleh. Mesti dia ada hidayah daripada Allah, baru boleh ada ciri-ciri ni. Dia hidayah ni, dia ada dua. Satu hidayah dengan mana dilalah, tunjuk jalan. Satu lagi taufik, hidayah juga. Contoh dia macam ni. Kita baru mai duduk di gurun, hajat nak pergi ziarah di Pondok Sik contohnya, nak pergi ziarah Tok Guru Pondok Sik. Tak tahu jalan. Kemudian kita pun tanya orang, hang biasa pergi tak Sik, Pondok Sik? Biasa awak, aku berasa nak pergi ziarah Tok Guru. Kan? Okey, hang boleh tunjuk jalan tak? Tunjuk jalan. Itu hidayah juga. Hidayah dengan mana tunjuk arah.
tunjuk arah, itu hidayah. Baik, nak pi tu kena ada kekuatan pula. Nak pi tu tahu dah jalan ni, tahu dah jalan. Tapi bila nak pi? Tak tahu lagi. Nak pi tu tak tahu lagi tu, bila nak pi tak tahu lagi. Nak boleh pi tu dia kena ada kekuatan diri pula nak pi tu. Kekuatan diri nak pi tu dia panggil taufik. Itu dia panggil taufik. Maknanya Allah, contohnya kita sebelum ni duduk dalam zaman jahiliah lah kita. Tak tahu langsung agama ni, tak tahu langsung. Bila duduk berkawan dengan orang satu pejabat ni, dia pun duk habaq macam ni, hang tak boleh dah macam ni, hang kena macam ni, dia tunjuk arah kat kita. Dia bagi arah kat kita. Kan? Dia tunjuk direction kat kita macam ni. Kita pun rasa tertarik. Oh macam tu noh. Macam tu noh. Oh, esok ada syurga neraka noh. Aku tak pernah tahu langsung benda ni sebab aku dalam kehidupan dunia aku tak pernah jumpa macam ni. Jadi dia dapat penunjuk arah tu daripada kita. Itu dia panggil hidayah dengan makna dilalah. Hidayah dengan makna tunjuk arah. Okey, kawan kita ni dah nampak ada arah-arah yang baik tadi, dia nak boleh buat tak? Okey, contoh kita kata setiap hari Sabtu pagi ada kuliah di sini. Ada kuliah, kita maklum kat dia. Hari Sabtu hang cuti, hang tak usah pergi berjalan lah, hang main mengaji. Di surau kami ni ada pengajian. Okey, kita maklumkan kepada dia, kita arah dak forward dia mai sini. Forward mai sini. Itu dia panggil hidayah juga tu. Okey, bila dia tahu dah arah ke sini, di sini ada program agama, dia nak boleh mai dah. Boleh nak mai sendiri. Kadang-kadang nak mai dah ada gangguan kat lain. Esok anak ajak pergi shopping pula. Esok mak mentua nak mai pula. Minggu depan tu hari Sabtu juga nak kena pergi KL pula. Nak boleh mai tu? Tak ada. Wait, tiba-tiba boleh mai. Sebab apa? Siapa bagi kekuatan mai? Kekuatan mai tu dia panggil taufik. Hari kita nak ni taufik ni. Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengerjakan taat. Itu dia panggil taufik. Hidayah dengan makna taufik. Hak ni hak kita nak. Hari ni contoh kita sebut. Kelebihan semayang fardu kita tahu dah 27. Semayang sunat, kita tahu tak kelebihan semayang sunat? Semua tahu dapat pahala kan? Tapi berapa orang boleh buat? Orang boleh buat. Kita tahu dah nak puasa nanti, puasa hari Wukuf Arafah. Dia punya kafarah dia selepas dan sebelum 2 tahun. Tahu dah kelebihannya menghapuskan dosa-dosa yang sebelum dan selepas. Berapa orang boleh buat? Tak ramai. Yang boleh buat, yang dapat taufik. Hak ni kita nak ni, hak taufik ni. Sebab tu kita ada minta kan, dengan Allah lah taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Dengan Allah lah taufik dan hidayah. Dengan Allah lah taufik dan hidayah. Hak ni dia bagi kat siapa hamba yang terpilih. Cuba kita bayangkan kita dapat benda tu, Allah. Dalam orang lain tak boleh buat, kita boleh buat. Allah, syukur tak kita? Ini dia main syukur ni. Kan? Orang tahu semua benda ni. Quran orang tahu baca dapat kelebihan, dapat pahala ibadat baca Quran. Tapi berapa orang dia baca? Berapa orang dia boleh sediakan waktu harian dia boleh baca Quran? Walaupun tak banyak 2-3 ayat dia boleh baca. Tak ada siapa. Tiba-tiba kita boleh baca. Tuhan bagi taufik. Ini kita nak kita nak taufik ni. Baik. Itu kata dia semua yang tadi itu bermula mereka itu yang tersebut tadi, yang bersifat dengan yang tersebut tu atas hidayah. Hidayah sini dengan makna taufik. Hidayah sini dengan makna taufik. Taufik daripada siapa? Daripada Tuhan mereka itu. Mudah-mudahan kita mendapat taufik daripada Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan bermula mereka itu tu orang yang mendapat hidayah, orang yang mendapat taufik tu, mereka itulah yang dapat kemenangan. Kemenangan apa? Dengan syurga satu, dan lepas daripada neraka dua. Ini yang nak al-falah, hayya 'alal falah, falah, kemenangan daripada kemenangan. Kemenangan kemuncak kita ialah syurga, jauh daripada neraka. Maka nak dapat yang ni bukan senang. Kita ingat senang ah. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga kah? Sedangkan kamu tak pernah dibalai oleh Allah dengan balaan-balaan, ujian-ujian daripada Allah. Ya, kamu senang kan? Kita tengok peristiwa Nabi kan. Nabi. Kalau dia duduk di masjid saja kan, tanpa keluar dakwah, doa aja, cukup tak? Cukup dah, apa nak masalahnya? Tak, Nabi turun dalam peperangan Khandaq, peperangan Parit Ahzab, peperangan Khandaq. Nabi dah putuskan dalam mesyuarat kena gali parit.
yang disyurkan oleh Salman Al-Farisi. Maka gali, tarik terusan sampai satu kawasan batu besar, tak boleh nak gali, panggil Rasulullah. Rasulullah main angkat nak pukul. Jabir sahabat Nabi nampak terangkat baju Rasulullah, nampak di perut Rasulullah ikatan batu-batu kecil. Di perut Rasulullah ikatan batu-batu kecil. Sebab apa tu? Lapar, tak makan 3 hari. Tak makan 3 hari Rasulullah. Kita sehari 3 kali tu paling sikit, 5 kali tu biasa. Kan, hala kelebih tu kira lah rezeki. Nabi 3 hari tak makan. Adakah kamu nak masuk syurga mudah ke? Kan? Sebab sahabat duk mengungut masa tu, ya Rasulullah, bila lagi kemenangan ni? Mata Nasrullah, bila nak menang ni, duk tunggu ni. Dalam lingkungan dikepung oleh puak kufar musyrikun ni. Turun ayat, apa ingat nak masuk syurga mudah? Kan? Tengok di sini. Bila kita tengok sini, kita hari-hari jangan kata nak berjihad macam Rasulullah kan. Nak berjihad bangun subuh pun malah. Tak bercakap lagi pak jihad macam Rasulullah, nak bangun sembahyang subuh je. Dia kata tak apa, pagi ni sebab terlena. Bila terlena Tuhan angkat kalam. Rufi'al kalam anin naum. Dia angkat kalam dengan sebab tidur. Tak apa, lupa, tak apa. Kan, saya kita qada lah. Tapi kalau main tiap-tiap hari ni takkan lupa sedia kot. Sejak daripada balik sampai keluar subuh tak pernah kebangun. Sebab apa? Tertidur sedia. Allah. Nak masuk syurga kan macam tu? Allah. Ni kita tengok jauh kita. Sebab itulah kita cuba usaha. Kita cuba usaha jadi orang yang mudah-mudahan orang yang bertakwa dalam ciri yang disebut oleh Allah dalam Quran nanti. Dalam Quran tadi yang kita baca tu. Sama-sama kita buat insya-Allah. Sebelum ni kita bukan tak mau buat, dia kata tak tahu. Sekarang kita tahu, kita cuba. Kan? Kita cuba mujahadah, kita cuba untuk nak jadi seorang hamba Allah yang baik insya-Allah. Baik, habis. Untuk yang muttaqin dah habis. Di depan ni Allah nak cerita pula 2 ayat aja. Orang kafir. Orang kafir 2 ayat aja. Selesai 2 ayat orang kafir, terus nak cerita yang berikutnya munafik. Munafik 13 ayat. Hak munafik banyak. 13 ayat. Sebab apa? Sebab munafik ni payah nak cam. Kan? Kita duk rasa kita ni okey lah ni. Aku Islam ni. Aku beriman ni. Tapi sebenarnya ciri munafik ada kat kita. Ni takut ni. Virus kuman ni ada kat kita lah. Tapi kita tak tahu tu penyakit. Fi qulubihim marad. Pada hati-hati mereka itu sakit. Tapi kita tak rasa sakit pun. Takut sakit hak kita tak tahu ni. Duk merebak. Membuatkan kita tu tergelincir akidah di sisi Allah. Walaupun di sisi manusia kita dianggap sebagai orang yang Islam dan beriman. Ni hak takut insya-Allah tuan-tuan. Kita berhenti dulu pada kata ahwalul musyrikin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah wa a'malan salihah wa sa'adatan darin wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha wa ghayruhum birrahmah wa iftarafana min ba'dihi bil maghfirati wal 'ismah wa dafa'anna ya Allah al bala wan nikmah. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك أعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم قوي إيماننا ووحد صفوفنا واجمع قلوبنا على محبتك يا الله. ارحمنا يا الله، ارحمنا يا رحمن، ارحمنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.